استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, Saudara Saiful dan seterusnya barisan PJK Surau Al-Ikhtisar Region 11. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpah dan rahimnya maka Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berbagai-bagai nikmat yang tak mampu kita nak hitung, yang tak mampu kita nak kira segala anugerah dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman: "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kamu wahai manusia berusaha untuk hitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, nescaya kamu tak akan mampu nak menghitung nikmat itu. Salah satu daripada nikmat yang Allah SWT bagi kepada kita selaku manusia, iaitu Allah SWT telah mengubah kebiasaan Allah SWT untuk manusia. Kalau dahulu sebelum kedatangan manusia dan jin ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengizinkan sesiapa pun di kalangan makhluk untuk melakukan kesilapan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 18,000 makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja mereka tak pandai nak melakukan kesilapan, tak pandai nak buat dosa, tak pandai nak cari jalan untuk buat maksiat, tetapi bahkan keinginan untuk buat dosa pun tak ada dalam hati mereka, tak terlintas dalam hati. Maupun sebab baik binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, yang kita nampak di sekeliling kita, makhluk dalam dunia ini adalah makhluk yang sedikit pun tak pernah terlintas keinginan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi lah para malaikat yang Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah durhaka kepada Allah dan mereka hanya tahu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam keadaan mereka suka ataupun tak suka, dalam keadaan bersedia ataupun tak bersedia. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala nak menciptakan alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah zahirkan keinginan kepada bumi dan langit, bahawasanya aku akan tempatkan di atas permukaan kamu ini, iaitu satu jenis makhluk yang bernama jin dan manusia, yang mana sifat mereka begini-begini, dan mereka adalah merupakan khalifah aku di atas kamu. Dan Allah Ta'ala beritahu, "I'tiya ta'an aw kara." Datang kamu dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan terpaksa. Akhirnya apa jawab bumi? Qala ta'ataina ta'in, kami datang dalam keadaan taat kepada mulia Allah. Dan bahkan ketika mana Allah Ta'ala nak ciptakan manusia, Allah perintah malaikat-malaikat turun ke dunia untuk kutip satu juzuk, beberapa juzuk daripada bahagian permukaan bumi untuk diciptakan makhluk manusia.
Semua makhluk pergi, semua malaikat yang turun ke dunia semuanya gagal, semuanya fail belaka. Bumi tak nak. Mungkin manusia boleh duduk di atas aku, tetapi aku tak nak bahagian aku ni dijadikan manusia. Yang mana manusia ni nanti akan banyak buat kesilapan, banyak buat dosa kepada Allah Ta'ala. Kalau boleh daripada bahagian saya tak suka mana-mana bahagian saya dijadikan manusia yang daripadanya, maka mereka ni akan melakukan kesilapan dan kedurhakaan kepada Allah. Saya malu pada Allah SWT. Semua malaikat-malaikat datang, semua kembali kepada Allah dalam keadaan orang kata mana menyerah diri, tak mampu nak orang kata berebut dengan bumi. Sehinggalah yang paling akhir sekali malaikat yang turun ke dunia adalah malaikat Israel AS, malaikat maut. Hanya dia saja yang turun ke dunia dan beritahu, aku tak akan naik melainkan dengan tanah. Aku tak akan naik, aku tak akan kembali dengan tanah yang kosong, sama ada kamu suka ataupun tidak. Akhirnya malaikat maut telah ambil bahagian-bahagian daripada tanah ini untuk diciptakan manusia. Daripada berbagai-bagai warna, daripada berbagai-bagai tempat, berbagai-bagai jenis, dan daripada tanah tadi Allah Ta'ala ciptakan kita, dan sifat kita mengikut keadaan tanah yang dipilih oleh malaikat tadi. Maka Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang bernama manusia. Anehnya dalam banyak-banyak makhluk yang Allah ciptakan, hanya manusia dengan jin saja yang pandai durhaka pada Allah, yang pandai buat dosa, yang berani nak ingkar kepada Allah, yang berani tak nak solat, yang berani tak nak berzikir kepada Allah, yang berani untuk bahkan kadang-kadang mengaku sebagai Tuhan. Ada dosa kecil, ada dosa besar yang manusia buat. Sebagai manusia anggap dosa kecil tu memang tak ada apa-apa. Dosa besar tu mungkin ada sikit dia punya rasa bersalah dalam hati. Tapi pendek kata, kalau dosa kecil, orang kata langsung tidak ada apa-apa. Bahkan sebahagian daripada manusia merasa ketagih bila melakukan dosa, dan bahkan rasa tidak suka, bahkan hati dia begitu enggan untuk taat kepada Allah Ta'ala, rasa terpaksa beribadat kepada Allah, rasa dalam keadaan terpaksa. Tapi bila buat maksiat, dia enjoy, dia seronok, dia berbangga antara satu sama lain. Walaupun begitu, Allah Ta'ala tetap kasih dan sayang kepada manusia. Walaupun manusia ini adalah satu-satunya makhluk yang kita kata paling gedebel manusia ini, tetapi walaupun begitu, Allah Ta'ala sediakan syurga untuk kita. Tidak ada syurga untuk malaikat-malaikat, tidak ada syurga untuk tumbuh-tumbuhan. Kepada makhluk yang tak pernah, yang sentiasa tak pernah durhaka kepada Allah, yang sentiasa taat pada Allah, tidak ada keistimewaan untuk mereka. Tetapi segala keistimewaan Allah bagi pada manusia. Agak-agak kita, apakah keistimewaan yang ada pada kita yang menyebabkan Allah Ta'ala mengistimewakan kita lebih daripada makhluk yang lain? Maka rupanya, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai beberapa sifat yang agung, yang mulia. Antaranya sifat Maha Penyabar. Yang kedua, sifat Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Al-Ghaffar. Kalau Maha Penyabar dia Sabur. Ada lagi sifat Allah Ta'ala yang dipanggil At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Jadi kerana sifat-sifat ini tak akan zahir dengan malaikat, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan yang tidak buat kesilapan ini, tak akan nampak sejauh mana kesabaran Allah Ta'ala, setakat mana sabarnya Allah. Kita kata dia ni sabar ni, sekali orang pukul dia, 2 kali orang pukul dia, 3 kali orang pukul dia, dalam sekali dia kata dah lama dah aku kena bully, maka hari ni aku nak balas kat bawah. Tetapi betapa penyabarnya Allah Ta'ala. Bila dicipta manusia, baru malaikat tahu, oh macam tu sifat sabar Allah Ta'ala. Berjuta-juta manusia hari-hari durhaka pada Allah, masih melakukan syirik, durhaka kepada Allah. Tapi 3 kali sehari Allah layan dia orang bagi makan sedap-sedap. Allah bagi mereka sarapan pagi, minum air jus, malam-malam makan nasi goreng mamak. Masih Allah layan dengan layanan yang istimewa. Lebih-lebih lagi orang bukan Islam, orang kafir. Patutnya orang kafir ni memang tak ada can dapat kasih sayang daripada Allah. Mereka ni benar tentu tak mengaku Allah sebagai Tuhan dan durhaka kepada Allah.
dan ambil Tuhan lain pula letak pada tempat Allah Ta'ala. Patutnya mereka ni langsung tak dapat ruangan untuk mendapat kasih sayang daripada Allah. Itu pun Allah bagi kepada orang bukan Islam ni. Di dunia ni sekurang-kurangnya kamu mengejar syurga yang setitik air, tetapi kamu tidak ada lagi bahagian di akhirat nanti. Tapi paling kurang selaku kamu hamba yang aku sayang, kamu tetap tidak terkecuali daripada rahmat daripada aku. Kamu dapat juga sehingga Nabi kata dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman, tetapi syurga untuk orang bukan Islam, orang kafir. Allah bagi juga. Padahal kalau kita tengok, dosa yang paling Allah benci adalah syirik kepada Allah. Hari-hari Allah Ta'ala tengok orang ni melakukan syirik kepada Allah. Satu hari Nabi Ibrahim AS, dia kebiasaan Nabi Ibrahim tak pernah makan seorang. Selalu dia akan makan berjemaah. Satu hari dia cari-cari, jumpalah satu orang hamba Allah Ta'ala. Orang ni bukan Islam. Dia ajak makan bersama dengan dia. Maka dia kata baca bismillah. Orang dia kata mana saya nak baca bismillah? Saya bukan Islam, saya tak nak baca. Oh, kalau kau tak nak baca, kau rambus dia dari sini. Kau tak layak makan bersama dengan aku. Nak makan rezeki Allah, bismillah pun tak nak baca. Maka akhirnya Allah SWT tegur Nabi Ibrahim AS. Masya Allah. Waduh, ewa kamu, Masya Allah. Baru sekali je dia makan tak nak baca bismillah, Masya Allah, kamu dah haramkan makanan ni daripada dia. Tetapi kamu tak pernah fikir ke aku ni sebagai Allah Ta'ala. Semenjak dia lahir sampai hari ni tak pernah dia baca bismillah pun. Tapi tiap-tiap hari aku bagi makan dekat dia. Kamu ni manusia, Ibrahim, baru sekali kamu tengok orang makan tak nak baca bismillah pun dah kamu dah tak suka makan bersama dia. Kamu halau dia. Ini teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak tunjuk betapa penyabarnya Allah Taala dan betapa pemaaf dan pengampunnya Allah Taala, Maha penerima taubat. Satu orang tak akan dinamakan sebagai pemaaf kalau sekali orang buat salah dia maaf. Itu biasa, normal. Dua kali pinjam duit tak bayar, kali tiga memang kita tak bagilah. Orang macam ni, pintu rumah pun jangan kita bawa masuk. Kat luar pintu boleh. Jadi kita dah serik, aku dah 2 kali 3 kali kena tipu dengan dia, aku tak akan berlemak lemuk lagi dengan dia. Tak boleh bagi muka, ini dah bagi betul apa pula. Ini kita manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali kita buat silap. Berkali-kali kita buat silap, dan Allah Taala sentiasa membuka pintu kemaafan. Dikatakan dalam hadis, apabila tiba 1/3 malam, setiap malam Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia ni, offer kepada kita, hal min mustaghfirin, adakah orang nak minta maaf, nak minta ampun kepada aku pada malam ni, supaya aku ampunkan dosa dia. Hal min sa'in fa'u'tiyahu, adakah orang yang nak minta apa-apa hajat, aku perkenankan hajat dia. Hal min ta'ibin, adakah orang nak bertaubat, sehingga aku nak menerima taubat yang dia nak bagi. Begitu hebatnya manusia ni yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Manusia ni, kata Imam Syah Waliullah Muhaddis Dihlawi dalam kitab dia Hujjatullahul Balighah, walaupun tubuh badan kita ni, fizikal kita berasal daripada tanah, tetapi roh kita ni berasal daripada langit. Roh kita ni berasal daripada langit. Jadi kerana itu roh kita tak akan tenang kalau kita duduk berada di dunia ini sepanjang masa. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita 5 kali sehari untuk mengerjakan solat. Kerana kita roh yang berasal daripada nur ini, bila berada di dunia, maka lama-lama nur kita ni pun akan, daripada cahaya akan bertukar jadi gelap. Kerana dunia ini satu tempat yang melalaikan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kadang-kadang kita kata saya tak buat dosa pun Ustaz. Berapa saya nak istighfar? Rumah kita tuan-tuan, kita tak duduk, tak guna pun dia. Setengah tahun kita tak duduk. Adakah dia akan kekal bersih macam dulu? Kereta kita hari-hari kita pakai, pakaian kita hari-hari kita guna. Kalau kita tak basuh sampai bertahun-tahun pakaian kita ni,
Sebagai contoh, saya tadi pagi tadi keluar daripada rumah, tak ada niat nak sampai ke malam. Niat lepas habis ceramah nak balik tu, buat selai baju. Tapi sampai rasa petang tadi dah tak selesa dah nak pakai. Itu menunjukkan itu kekotoran duniawi. Begitulah juga dengan diri kita ni, roh kita ni. Ya Allah telah ciptakan daripada nur. Daripada pagi kita duduk dalam dunia ni, kita dengar macam-macam berita, kita lihat macam-macam pemandangan. Kalau kita tak buat dosa pun, tetap hati kita ni akan keras. Roh kita ni akan malak. Roh kita akan hilang semangat. Sebab itulah setiap kali 5 kali sehari Allah telah panggil kita beribadat kepada Allah. Kita sembahyang, kita naik balik roh kita ke alam malakut. Roh kita ni kembali ke alam malakut, alam tempat asal usul dia, 5 kali sehari, supaya dia akan sentiasa berada dalam keadaan tenang. Kalau tidak, dia tak akan selesa. Macam mana orang lepas makan tak basuh tangan, rasa cukup tak selesa, kan? Kadang-kadang tidur malam dalam keadaan tak mandi, akan rasa tak selesa. Begitulah keadaan roh manusia. Kalau seandainya satu hari dia tidak solat, dia tak bersihkan diri dia daripada kekotoran, dosa dan maksiat, dia tidak beristighfar dan tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan campak satu jenis kegelisahan dalam hati manusia. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ciptakan kita ni, sengaja Allah Ta'ala ciptakan kita dalam keadaan buat dosa, dan Allah Ta'ala ingin supaya kita sentiasa minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kita sentiasa kembali kepada Allah. Dan awal-awal orang yang buat dosa adalah tidak lain dan tidak bukan adalah bapa jin dan bapa manusia, iaitu Adam AS dengan Azazil laknatullah alaih. Sama-sama buat dosa. Nabi Adam makan buah larangan, Azazil pula tak nak sujud pada Nabi Adam AS. Sama-sama buat silap. Tetapi beza antara Adam dengan Azazil ni, dalam diri Adam ada sifat tawaduk, merendah diri. Aku dah buat silap, maka tak nak aku wajib kena minta ampun kepada Allah Ta'ala, apa jua keadaan sekalipun. Dan aku sanggup. Sebenarnya ulama kata dosa dan maksiat ni menghilangkan nikmat. Nikmat yang kita duk ada ni, yang Allah telah bagi kepada kita bila kita buat maksiat, maka Allah Ta'ala akan cabut nikmat tadi, kesedapan dia. Satu anggota kata Imam Ghazali, kalau kita dah gunakan anggota itu selalu untuk kerja yang durhaka kepada Allah. Contohnya telinga kita zaman muda terlalu banyak dengar Walkman. Akhirnya tiba-tiba satu masa telinga kita ni dah tak apa nak dengar. Lelaki kita tak apa nak dengar, kerana banyak sangat dengar muzik. Jadi biasanya satu-satu nikmat Allah Ta'ala, bila kita guna di jalan yang salah, maka Allah Ta'ala cabut keberkatan dalam hidup kita. Bila Nabi Adam mula buat silap, dia tak tahu apa kesan daripada kesilapan yang dia buat. Dia tak tahu yang kerana satu kesilapan yang dimakan buah kundi tadi, sampai dia dengan Hawa ni terlucut pakaian daripada syurga. Kalau daripada awalnya Masya Allah hidup dengan senang lenang, dengan penuh kemuliaan, dilayan dalam syurga dengan layanan tetamu kehormat, tetapi dengan satu dosa, semua layanan dah habis. Tak ada lagi VIP dalam syurga untuk kamu, dan kamu dah tak ada pakaian. Dan bila dah makan tadi buat dosa, tiba-tiba rasa nak buang air, Allah kata dekat syurga tak ada tandas, ya, mana kamu kena turun ke dunia. Jadi satu dosa yang dibuat oleh Nabi Adam AS, dia dijatuhkan, dijauhkan daripada rahmat Allah sejauh 500 tahun perjalanan. Jatuh, mendebuk, jatuh ke tanah. Satu kesilapan yang Nabi Adam AS buat, Adam pun jatuh 500 tahun, dan Azazil pun sama juga jatuh 500 tahun daripada syurga jatuh ke dunia dalam keadaan belajar. Ya, itu satu dosa yang sebenarnya itulah hakikat satu dosa yang kita buat. Satu dosa yang kita buat menjatuhkan kita daripada pandangan Allah 500 tahun. Satu kesilapan yang kita buat. Sebab itu Allah beritahu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Thumma radadnahu asfala safilin, kami jatuhkan mereka kepada tahap martabat yang paling rendah, serendah-rendahnya. 500 tahun tadi jatuh, itu satu kesilapan. Kalau hari-hari kita buat 10 dosa saja, 500 kali 10,
Masya Allah, dan berapa jauh kita daripada Allah Ta'ala, daripada pandangan Allah, daripada rahmat Allah, daripada nikmat daripada Allah Ta'ala. Tetapi bila Allah Ta'ala sengaja jadikan kita ni hamba Allah Ta'ala yang berdosa, supaya kita bertaubat kepada Allah. Sebab makam taubat ini hanya Allah bagi kepada manusia saja. Malaikat tak pernah berasa bertaubat kepada Allah. Selama ini semua ikan-ikan di laut hanya bertasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bila Nabi Yunus AS buat silap, dia kena telan dengan ikan paus, dia beristighfar, bertaubat kepada Allah di dasar laut. Jadi Allah telah hantar Nabi Yunus. Ada di kalangan manusia bertaubat di dasar laut. Mungkin di lautan Hindia, mungkin di lautan Pasifik. Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci kau, aku termasuk di kalangan orang yang menzalimi, menghinai diri aku sendiri. Tengok, daripada elok-elok duduk dekat kampung, aku lari, sekarang dah kena telan dalam buruk ikan. Aku termasuk orang yang menzalimi diri sendiri. Lepas buat dosa, memang Allah telah tipu dengan musibah. Di sebalik dosa itu memang Allah bagi bala lepas daripada itu. Akhirnya Allah beritahu, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus tadi tidak beristighfar, tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia akan duduk dalam perut ikan sampai kiamat. Sebab kesilapan yang dia buat tadi. Satu dosa yang kita buat, tuan-tuan, kalau ikut ya tuan-tuan rahmat Allah, satu dosa kita buat, Allah ambil, tidak akan balas. Allah kata walau yu'akhirullahu an-nasa bima kasabu, kalau Allah ambil, tangkap, Allah kod setiap kesilapan yang kita buat, satu salah, satu watak, maka kata Allah Al-Quran, ma taraka ala zahriha min dabbah, tak ada seorang pun hidup di atas muka bumi. Kalau satu dosa, satu watak. Satu kali tinggal sembahyang, sekali kena belantar dengan Malaikat Jibril AS, kena pukul. Tak ada seorang pun hidup. Cuma Allah telah dikesian pada manusia, Allah tunggu sampai tahap yang begitu sangat dah, sampai dah ke puncak wayah daripada dosa dan maksiat, baru sekali Malaikat Jibril AS datang bertempik sekali je. Jibril AS tempik, semua mati semua. Umat kaum Samud, sekali dia Malaikat Jibril AS, kata orang Kedah tu, jerkah. Sekali kena jerkah dengan Malaikat Jibril AS, fa asbahu fi darihim jathimin, mereka mati berlutut dalam rumah-rumah mereka masing-masing. Manusia tak mampu nak menanggung siksaan daripada Allah, balasan daripada Allah terhadap dosa yang kita buat. Memang kita tak mampu, apatah lagi dengan badan kita yang kecil besar. Halus sangat badan kita. Kena tempik dengan malaikat pun habis. Kalau kena petir pun mati. Kalau kena telan di bumi pun habis, tenggelam. Tapi manusia dia selalu, bila dia durhaka pada Allah, dia tak sedar diri. Allah bagi macam-macam penangguhan demi penangguhan, tapi kita masih lagi tetap meneruskan satu dosa demi satu dosa. Kadang-kadang kita balik ke rumah, dosa pagi tadi pun tak istighfar lagi, boleh tidur jenyak pada malam hari. Kita tidur dalam kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Adam lepas buat silap, dia menangis 40 tahun, dia beristighfar, bertaubat kepada Allah. Dan ketakutan dalam hati Nabi Adam berkekalan sampai hari kiamat. Bila dibangkitkan daripada mahsyar, bila umat minta syafaat daripada Nabi Adam berkata, aku hari ini pun mungkin tak selamat. Sebab dosa dulu. Bukan dosa sekarang, dosa yang dulu, yang aku buat dalam syurga dulu. Aku dah taubat, dah istighfar, dah menangis, tapi aku tak confirm Allah Ta'ala maafkan kesilapan aku. Siapa ada confirm? Hari-hari kita istighfar, kita taubat, itu belah kita. Allah maafkan kita dan berjalan, kita tak tahu. Hari ini kita risau kalau bos marah dengan kita, isteri kita marah dengan kita. Cuba ambil hati balik. Tapi adakah saya ni berjalan atas muka bumi ini, Allah sayang, bangga dengan saya, redha dengan saya, takut Allah tengah benci dengan saya, Allah tengah murka dengan saya? Ini yang patut kita fikirkan. Manusia benci kita tak ada masalah, tapi kalau Allah benci dengan saya, di mana saya nak duduk?
atas hukum bumi Allah Ta'ala ini. Jadi Azazil la'natullah alaih, padahal kalau dia lepas dia buat silap tadi, dia bertaubat pada Allah, dia minta maaf pada Allah, Allah pun maafkan dosa Azazil. Sebab Allah maaf pada dia bertaubat. Tapi keadaan Azazil, dia buat dosa dalam keadaan sombong. Dia merasa angkuh, merasa dia yang lebih layak, sepatutnya saya yang diberikan keutamaan oleh Allah Ta'ala, bukan Nabi Adam. Maka selepas daripada itu, Allah Ta'ala tak bagi taufik kepada dia untuk bertaubat sampai hari kiamat. Siapa yang tidak nak bertaubat kepada Allah, maka dia mengambil jalan Azazil la'natullah alaih. Siapa di kalangan manusia yang selalu nak beristighfar, bertaubat kepada Allah, ini Allah Ta'ala ajar kepada kita. Kadang-kadang kita ni syaitan letak dalam hati kita satu perasaan, mana pula saya nak taubat beribu-ibu, saya bukan ada buat dosa besar. Saya tak pernah seumur hidup saya setakat ni, alhamdulillah tak pernah buat dosa besar. Tapi kita nak tengok, istighfar ni bukan semestinya kita buat dosa. Rasulullah yang tak pernah buat dosa, yang Allah telah ampunkan kesilapan Nabi sebelum buat ataupun dah buat, akan datang, semua Allah Ta'ala dah maafkan. Tetapi apa pesanan daripada Allah kepada Nabi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kamu, memuji Tuhan kamu, dan beristighfarlah kamu, wahai Muhammad. Innahu kana tawwaba. Allah Ta'ala itu maha penerima taubat. Allah Ta'ala sangat gembira bila satu orang dikembali kepada dia. Hari ini kita tak faham kegembiraan Allah. Bila Allah gembira dengan kita, Allah tak pernah gembira dengan kita dalam kehidupan kita bila kita naik pangkat. Allah tak gembira walaupun kita gembira. Kita dapat anak, Allah tak gembira. Kita dia gembira. Tapi Allah Ta'ala akan gembira dengan hamba. Kata Nabi, bila satu orang hamba kembali kepada dia, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi menyebut, Allah lebih gembira, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi. Allah lebih gembira dengan taubat hamba dia lebih daripada satu orang Arab Badui yang musafir di tengah jalan. Jadi berjalan tengah musafir, tiba-tiba tengah-tengah jalan dia rasa nak buang air kecil, dia pun pergi buang air. Tamat unta tadi di satu tempat, balik ke tempat tadi, tengok unta dah hilang. Perjalanan jauh, padang pasir, cari hulu kiri, timur barat, utara selatan. Nampak gaya tak ada jalan dah untuk aku ni nak jumpa unta ni. Perjalanan jauh, orang pun tak ada. Jadi tak ada cara lain dah. Saya pun dah letih, dah pernah lapar. Maka dia pejamkan mata, dia kata biar aku mati kat sini je lah. Dia pun pejam mata, nak mati lah tu. Kata-kata biarlah mati. Maka tengah-tengah dalam keadaan begitu, dia terjaga daripada tidur dia, buka-buka mata, tengok unta dia tercongkok dekat depan mata dia. Masya Allah, dia punya gembira. Dia pun tangkap unta dia, ke mana kau pergi? Dia pun ambil unta dia, dicium unta dia. Allahu Akbar, kau ni tadi Masya Allah. Kalau kita marah, tapi tak jadi marah. Dan kau ni datang serah diri pula dekat aku. Sampai orang ni tersilap. Dia cakap, ya Allah, engkaulah hamba ku, akulah Tuhanmu dia. Dia cakap kepada Allah Ta'ala. Terlalu gembira sangat orang Arab Badui ni tadi, sampai dia kata, ya Allah, engkaulah hamba ku, akulah Tuhanmu. Tersilap cakap, tersasul. Sebab over sangat, terlalu gembira sangat. Sebab unta dia dah balik. Unta dia kembali semula. Dan Nabi beritahu, Allah lebih gembira berlipat kali ganda lagi bila satu orang hamba dia yang jauh daripada dia datang kembali kepada dia. Hari ini sebenarnya kita jauh daripada Allah. Kita sebenarnya jauh daripada Allah Ta'ala. Apa bukti kita jauh dengan Allah? Iaitu kita jauh dengan kalam Allah, dengan Quran. Kita langsung tak mempedulikan Quran. Tak nak ambil tahu, tak nak buka, tak nak cium, tak nak pandang, tak nak peluk Quran, tak nak junjung Quran, tak nak tahu makna Quran, tak nak amalkan Quran. Bila Quran itu tidak kita pedulikan, makna kita dengan Allah ni jauh sangat, terlalu jauh. Kita rasa kita dekat dengan Allah, tapi sebenarnya pada hakikatnya kita terlalu jauh dengan Allah Ta'ala. Jauh dari segi martabat, dari segi penjagaan Allah dengan kita memang dekat,
Tapi kedudukan kita ni kerana dosa yang kita buat tadi menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Satu dosa 500 tahun. Kalau ada 300 dosa kali 500, tak tahulah serendah-rendah martabat kita ni dengan Allah Ta'ala. Maka tidak ada cara lain sebelum kita mati. Kita kena mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kena golongkan diri kita di kalangan golongan muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Orang yang hampir dengan Allah Ta'ala ni, macam mana Allah telah sebut dalam Quran, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan bermula golongan-golongan yang mana apabila mereka buat satu perbuatan yang keji. Manusia yang hebat ni bukan manusia yang tak buat dosa. Allah tak suka kalau tengok hamba dia ni baik je daripada awal. Nabi kata kalau Allah Ta'ala tengok satu bangsa tu semua baik belaka, Allah Ta'ala akan hapuskan keturunan ini. Allah Ta'ala akan bangkitkan satu golongan yang buat dosa, dan dia akan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah lebih suka tengok yang macam ni. Tak tahulah Allah Ta'ala kenapa. Kalau kita tanya, itu Allah Ta'ala, dia suka. Kan nama dia Maha Penerima Taubat. Jadi dia suka nak tengok manusia dia buat dosa dan minta maaf pada dia, bertaubat pada dia. Maka kali itulah tuan-tuan rahmat Allah, apabila hamba-hamba Allah Ta'ala yang dekat dengan Allah Ta'ala ni buat satu kesilapan, au zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa. Mereka tahu setiap dosa akan mencabut nikmat. Dulu mata terang, tapi banyak buat maksiat, mata jadi kabur. Imam Ghazali beritahu setiap anggota yang kita buat dosa dengan anggota tadi, Allah cabut dia punya nikmatnya. Tangan jadi lumpuh, kaki jadi itu, perut kena kencing manis, mata jadi kabur, telinga jadi tak dengar, otak kita pun jadi tak apa nak ingat. Sebab kita banyak guna untuk perbuatan-perbuatan dosa ataupun perbuatan yang sia-sia, tak ada faedah. Sepanjang kita hidup ni, banyak perbuatan yang tak berfaedah yang kita buat dengan anggota ini. Sedangkan anggota ini kita boleh gunakan untuk membina kehidupan akhirat kita. Kita boleh menggunakan ikut tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita. Allah bagi anggota ni, nikmat ini Allah Ta'ala suruh kita balas dengan taat pada dia. Tapi banyak kita tak gunakan untuk taat pada Allah Ta'ala. Kalau kita duduk saja pun, bagi setengah-setengah wali Allah itu pun dosa juga, duduk saja-saja. Sebab masa tu yang berlalu tu kita tak isi dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Sedangkan Allah terus teringat kepada Allah bila buat maksiat, astagfirullahaladzim, aku ni dah buat banyak silap, dah lama dah aku ni, rasa dah ni dah 3-4 tahun dah ni, hati aku ni terlalu keras dah ni, tak khusyuk dah sembahyang, payah dah nak baca Quran ni, payah dah nak berzikir, payah nak bangun tahajud ni. Kita sendiri faham diri kita, kita sendiri boleh tahu diri kita di tengah dalam keadaan the highest, kita punya kemampuan kita ke, ataupun kita sekarang tengah merosot. Kita tahu roh kita tengah merosot ataupun tengah maju ni, kita sendiri boleh tahu. Kita sendiri boleh buat keputusan. Sekarang ni semayang khusyuk ke tak khusyuk. Maka sekalilah masa untuk kita cuba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya adalah memperbanyakkan istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Hari-hari kita kena bertaubat. Dan Nabi beritahu, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat kepada Allah seolah-olahnya tak ada dosa. Sebab itulah Allah Ta'ala ketika mana menciptakan manusia, Allah beritahu hamba-Ku, aku yang ciptakan kamu, wahai hamba-Ku. Ketika mana kamu berada dalam perut ibu kamu, aku yang mengajar kamu berjalan, aku yang mengajar kamu berlari di dalam perut ibu kamu, yang mengajar kamu berdiri, yang mengajar kamu duduk. Ketika mana kamu perlukan makanan dan minuman, aku hadirkan susu ibu kamu. Pada musim sejuk dia akan menjadi panas susu tadi, dan kepada ketika musim panas susu tadi akan jadi sejuk. Dan akulah yang melahirkan kamu. Maka ketika mana kamu dah dewasa, maka kamu terang-terangan melakukan dosa di hadapan aku. Kamu menunjukkan kehebatan kamu di hadapan aku. Pun begitu kata Allah Ta'ala, kalau kamu hamba-Ku datang di hadapan aku di hari kiamat, membawa dosa yang sampai ke permukaan langit, penuh dunia itu dosa yang kita buat, dan kamu beristighfar kepada aku, Allah kata, ghafartu laka fala ubali, aku ampun semua dosa kamu, aku tak peduli sikit pun, kata Allah Ta'ala. Aku ampun semua dosa kamu.
Aku ciptakan kamu kerana aku sayang kamu. Sebab itulah satu hari pada zaman dahulu kala Bani Israel, satu orang laki-laki penyembah berhala, 80 tahun dia sembah berhala, dia bersihkan berhala dia, sediakan makanan, dia mengabdikan diri pada berhala dia. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak datangkan orang ni supaya hamba yang begitu jauh dengan dia ni datang dekat pada dia. Maka Allah Ta'ala pun timpulkan musibah kepada penyembah berhala tadi. Maka bila musibah datang, diberitahu kepada berhala dia, wahai berhala, wahai sanam, 80 tahun aku mengabdikan diri kepadamu, aku tak pernah buat silap pada kamu, dengan tujuan supaya pada hari ini kamu dapat tolong aku. Tolonglah aku, bantulah aku. Hari ini aku dalam musibah yang besar. Maka dia daripada awal berjam-jam dia panggil berhala dia, ya sanam, ya sanam, ya sanam, tolonglah saya wahai berhala, tolonglah saya, bantulah saya. Berjam-jam rupanya berhala sikit pun tak bantu. Penat mulut dia, dia berdoa, dia angkat tangan, dia menangis, tapi berhala tak jawab. Dan berhala tak menunaikan dia punya harapan dia. Padahal selama ini aku sembah kamu, aku buat baik pada kamu. Maka sehingga hamba tadi begitu putus asa, kalau macam ni lah, tak guna aku buat baik pada kamu wahai berhala. Sehingga dia pun dalam keadaan letih, mata pun dah mengantuk, hati pun dah pecah, hancur, kecewa. Daripada perkataan ya sanam terkeluar, terpacul daripada mulut dia, ya somat. Tersilap semua, tersasut. Tiba-tiba Allah Ta'ala yang berada di kedudukan yang maha tinggi telah beremosi, tuan-tuan dan Allah. Allah kata, labbaik ya abdi, aku datang untuk tolong kamu wahai hamba. Maka Allah Ta'ala pun terus memperkenankan hajat orang tadi. Allah bantu hamba tadi. Malaikat pun heran, Masya Allah, tanya kepada Allah, ya Allah, apa hikmah daripada peristiwa hari ini? Hamba tadi tak pernah sekali pun sembah engkau ya Allah, dan siang malam pagi petang bergelumang dengan syirik, menyembah berhala, dosa yang paling kau benci. Hari ini dia tersebut nama kamu, itu pun bukan dengan niat, bukan dengan keinginan. Dia tak minta apa-apa pun daripada kamu, hati dia pun tidak bersama dengan mulut dia. Tetapi mengapa ketika mana hamba kamu ni panggil kamu ya Allah, sebut nama kamu ya Samad secara tersasul, tiba-tiba kamu begitu bersemangat dan kamu telah memperkenankan doa dia. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ngelik kepada wahai malaikat aku, kamu sikit pun tak faham kasih sayang aku kepada hamba aku. 80 tahun hamba aku ni jauh daripada aku. 80 tahun dia menjauhkan diri daripada aku, disebut nama selain daripada aku, dia mengabdikan diri kepada selain daripada aku. Maka 80 tahun siang malam pagi petang aku tunggu bila dia nak kembali kepada aku, bila dia nak balik kepada aku. Maka kalau rindunya aku kepada dia ni, hari ini dia tersasul sebut nama aku pun aku dah tak mampu menanggung rindu aku. Sehingga waktu itu bila hamba aku panggil ya Samad, aku terus mengatakan labbaik ya abdi, aku datang untuk tolong kamu wahai hamba aku. Walaupun kamu tak sebut betul-betul nama aku, walaupun kamu tak beriman pada aku, tetapi itulah kasih sayang Allah Ta'ala kepada manusia yang hari ini kita sendiri tak faham, yang kita ni teramat dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya kepada manusia, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, benda apa dalam dunia yang telah memperdayakan kamu sehingga kamu lari daripada Tuhan kamu yang maha mulia, yang terlalu baik kepada kamu, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, Tuhan yang menciptakan kamu, mengelokkan rupa paras kamu, bentuk rupa paras kamu, fi ayyi suratin ma syaa rakabak, dalam rupa mana yang Allah telah kehendaki Allah bentukkan rupa paras kamu. Tapi mengapa kamu nak lari jauh-jauh daripada Allah Ta'ala? Apa lagi yang mengganggu kamu? Apa yang menghalang kamu? Sedangkan Allah Ta'ala minta fafirru ilallah, larilah kepada Allah, datanglah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu akan dapat macam-macam
bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW yang tak berdosa pun Nabi beritahu, aku istighfar satu hari 70 hingga 100 kali sehari. Itu Rasulullah. Minta ampun kepada Allah Ta'ala, minta maaf kepada Allah Ta'ala. Apa yang Nabi takut, aku tak kisah sama ada musuh bunuh aku pun, pancung kepala aku, ghaira anna afiyataka ausa'uni, hanya aku harapkan adalah keampunan daripada-Mu ya Allah. Itu Nabi SAW. Hari-hari minta ampun, minta maaf kepada Allah Ta'ala. Kita hari ini kadang-kadang ada hari yang berlalu dalam keadaan tak ada istighfar pun yang kita ucapkan. Kita lupa nak minta maaf. Sedangkan Allah Ta'ala ni dengan kita ni, umat akhir zaman yang paling special sekali. Allah Ta'ala beritahu kepada Rasulullah, ini perjanjian aku dengan kamu untuk umat kamu, wahai Muhammad. Apabila mana-mana umat kamu berniat nak buat baik, dan kerana ada halangan dia tak mampu nak buat kebaikan tadi, aku tulis satu pahala kepada dia. Dan bila dia niat untuk buat baik dan dia melakukannya, maka sekurang-kurang balasan aku bagi kepada dia adalah 10 kali ganda daripada pahala yang sebenar. Pahala sebenar banyak ni, tapi Allah kira 10 times, 10 kali ganda daripada apa yang kita buat. Hari ini kita sembahyang maghrib, Allah tulis kita sembahyang maghrib pada malam ini 10 kali buat sembahyang maghrib. Kita duduk dalam majlis ilmu, Allah kata hamba aku ni duduk 10 majlis ilmu pada hari. Kita tak faham ke lagi cinta Allah pada kita, sayangnya Allah kepada kita. Lepas tu bila mana-mana hamba aku, kata Allah, berniat nak buat dosa dan ternyata ada halangan tertentu menyebabkan dia tak jadi buat dosa, maka aku bagi dia satu pahala. Dan mana-mana hamba aku yang buat dosa, kata Allah Ta'ala, dan dia melakukan, maka aku akan perintah malaikat tangguh, jangan tulis sampai 1 jam. Kamu tunggu dulu. Mungkin dalam sepanjang 1 jam yang dalam masa ini dia beristighfar kepada aku anggap dia tak pernah melakukan apa-apa kesilapan pada aku. Maka kali itulah tuan-tuan nak baca Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala bagi kepada kita semua orang di kalangan kita ni ada 99 buku catatan amal. Semua orang. Nanti di hari kiamat, buku dia akan dibuka di depan kita. Buku catatan amalan kita masing-masing, report card kita. Maka kata Nabi, begitu besar buku catatan amal tadi, kalau dibuka satu persatu, helaian demi helaian, 99 buku tadi, satu helai dia akan tertutuplah timur dengan barat. Maka di hari kiamat Allah Ta'ala akan suruh kita baca laporan riwayat hidup kita sendiri. Hari ini bila orang tanya riwayat hidup kita, kita akan bagi yang terbaik. Saya CEO jabatan ini, saya bos, saya pensyarah, saya ni chancellor. Kita tak pernah bagi cerita yang buruk-buruk tentang diri kita. Tetapi di hari kiamat, kita akan baca riwayat hidup kita di depan semua manusia. Depan ibu bapa kita, depan isteri kita, depan Nabi-Nabi, depan Rasulullah SAW, depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, "Ma minkum illa sayukallimu rabbuh." Tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan pasti akan bertemu menghadap muka dengan Allah Ta'ala. Laisa bainahuma turjuman, tidak ada penterjemah di antara kita dengan Allah, bercakap secara langsung, ditanya secara langsung, diinterview secara langsung. Maka waktu itu kita akan pandang sebelah kanan, tengok ada sedikit pahala. Pandang sebelah kiri, kita biasa bila kita dalam keadaan tertekan, terdesak, kita akan cari orang boleh tolong kita. Nak pegang belah kanan, tengok pahala sikit. Tengok belah kiri, nak minta tolong, Masya Allah, dosa menggunung tinggi. Bila pandang ke depan, fala yazur illa nar. Di depan kita ni Allah Ta'ala letakkan neraka, tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Neraka disengaja Allah Ta'ala datangkan. Neraka Jahannam yang begitu besar. Ketika Jibril AS tanya neraka Jahannam untuk siapa? 3 kali Nabi tanya Jibril AS, Jibril AS baru nak beritahu kepada Rasulullah. Saya segan nak beritahu Tuhan, takut Tuhan sedih. Nabi kata tolong beritahu kepada aku. Maka akhirnya Jibril AS beritahu, inilah neraka Jahannam yang Allah sediakan untuk umat kamu yang buat dosa besar, mati tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka neraka Jahannam tadi Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya bawa neraka Jahannam tu ke medan mahsyar. Sepatutnya tempat dia jauh.
tapi nak supaya manusia ni gerun. Nak supaya kita ni bila menghadapi penghisaban ni, maka kita akan rasa dia punya ketakutan dia. Allah Ta'ala suruh malaikat ikatkan 70,000 tali belati yang besar-besar di sekeliling neraka Jahannam. Setiap utas tali tadi ada 70,000 malaikat. Malaikat ni satu-satu orang kalau berdiri sampai ke langit, dia punya tinggi dia 70,000 malaikat heret neraka Jahannam bawa ke medan mahsyar pentas untuk penghisaban. Ya, kita dah sedia maklum 3 orang yang dipanggil oleh Allah Ta'ala. 3 orang ni masuk neraka tanpa hisab. Orang alim yang buat kerja agama nak dapatkan nama, nak dapatkan sanjungan, penghormatan. Orang yang Allah Ta'ala campak mula-mula sekali dalam neraka. Orang mati syahid berperang jalan Allah Ta'ala, mati korbankan nyawa untuk dapat pujian dan sanjungan. Allah Ta'ala tak hisapkan dia lagi, terus campak dalam neraka. Campak dalam neraka bukan campak begitu saja, disembangkan mukanya ke tanah dulu. Dihempukkan muka ke tanah dan diseret dengan muka tadi ke dalam neraka Allah Ta'ala. Satu orang dermawan yang banyak buat derma dalam dunia ini, tetapi tujuan untuk menunjuk-nunjuk pada manusia pun 3 orang yang pun akan diseret campak dalam neraka. Maka dalam keadaan itulah Allah Ta'ala akan ambil penghisaban daripada manusia. Neraka kat depan, silat-silat jawab, terus campak dalam neraka. Jadi itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala yang serba kasih kepada kita ni, masuk syurga, masuk neraka itu ketetapan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala bagi offer kat kita package untuk kita mendapat keampunan daripada Allah. Mula-mula sekali Allah Ta'ala suruh kita ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk, kadang-kadang kita rasa ambil wuduk sambil lewat, basuh pun lebih kuat je, tak gosok mulut kita, tak cuci betul-betul. Tapi kalau kita tahu dosa yang kita buat ni sebenarnya najis yang sedang berlumuran di badan kita, kita mengumpat sebenarnya mulut kita busuk dengan bangkai, bau bangkai saudara kita tadi. Kalau mulut kita ada bangkai, tuan-tuan, agak-agaknya kita basuh mulut waktu berkumur tu lebih kuat dia. Kita masuk lebih kuat je air. Ataupun kita gosok betul-betul bawah atas gigi kita, suri bagi gosip. Sebab nak keluarkan kotoran tu, tangan kita agak-agak kita basuh gitu je. Kalau kita nak tanggalkan kotoran degil ni, kalau kita baru lepas baiking kereta, lekat kita hitam kat tangan kita, lebih kuat je kita sampai. Mesti kita akan ambil wuduk tu dalam keadaan kita betul-betul mandi wajib kita. Waktu kita wuduk ni memang kita gosok betul-betul sampai tanggal maksiat yang ada kat tangan kita ni. Sebab Imam Ghazali beritahu, kalau lama-lama kita tak taubat atas dosa yang kita buat dengan anggota kita ni, lama-lama Allah bagi penyakit yang berat-berat pada anggota ni. Kadang-kadang tangan kita ni jadi kebas. Jadi kerana dah dosa tadi banyak dikumpul-kumpul, jadi karat, jadi kanser kat dalam tangan kita ni, sehingga Allah Ta'ala jadikan macam-macam. Sebab itulah hari ini kita, Allah Ta'ala bagi kita sekurang-kurangnya satu peluang untuk kita ampunkan dosa kita. Kalau kita tak beristighfar pun, iaitu kita berwuduk. Yang kedua, kita sembahyang tu, kita bersolat. Tapi malangnya waktu kita baca Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, tak terbayang lintah dan minta ampun pada Allah. Itu masalah dia. Baca tak Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Rabbi ghfirli itu mana? Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa Allah. Warhamni, kasihanilah aku. Wajburni, tutuplah kelemahan aku ya Allah. Warfa'ni, angkatlah darjat aku. Wa'afini, ya Allah, siapkanlah semua badan. Wa'afani, ampunkanlah kesilapan aku. Sebenarnya sembahyangnya ada pilih yang patut kita bagi kepada Allah Ta'ala. Hati kita, pengiktirafan kita pada Allah Ta'ala. Waktu selawat kita kena bayangkan atau kita selawat. Waktu bagi salam pada Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, patut hati kita mengiringi salam kita pada Rasulullah, bukan baca saja. Jadi Allah Ta'ala bagi peluang untuk ampunkan dosa. Lepas sembahyang kita istighfar, bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan bila kita bertaubat, beristighfar, Allah Ta'ala akan ganti dosa. Kita dapat dosa lah, tapi bila kita istighfar, Allah ganti daripada istighfar kita tadi dengan berbagai-bagai nikmat yang baru pula. Tadi Allah ada cabut nikmat daripada kita bila kita buat dosa.
Dan bila kita istighfar, Allah ganti. Kata Nabi SAW, "Man lazamal istighfar", sesiapa yang berterusan lidah dia beristighfar pada Allah, tak berhenti-henti, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Duduk sorang-sorang gini kepala, astagfirullahalazim, Allahu Akbar. Memikirkan dosa kita ni tuan-tuan. Masalahnya hati kita ni tak pernah terdetik bila kita ni nak betul-betul bertaubat pada Allah Ta'ala. Tarikh bila? Awak ni dah dekat 40 lah. Bila sebenarnya? Kita kena tanya question kat kita punya diri kita. Awak ni rasa-rasanya tak lama dah duduk kat dunia ni, tapi rasa-rasanya amal baik tak banyak lagi. Dosa pun belum taubat lagi. Hutang tak payah lagi. Haji tak pergi lagi. Bila sebenarnya? Kan? Tak puas lagi. Kan? Zaman muda tak habis lagi. Patut cukup lah. Buat persiapan benda lain lah pula. Kalau tidak sampai mati dalam keadaan begini, kalau tak selamat. Jadi ini yang kita kena bercakap dengan hati kita. Dan kita kena memperbanyakan istighfar berterusan, siang malam pagi petang. Bawa kereta beristighfar ya Allah. Kadang-kadang kita kena menangis. Nak menangis tak semesti waktu berdoa tuan-tuan. Kadang-kadang tak istighfar tak menangis. Dan bila kita duduk seorang-seorang fikir balik, lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita ni dah berada di ambang kiamat dah sebenarnya. Kedatangan Dajjal anytime saja sekarang. Imam Mahdi nak keluar anytime saja. Pagi tadi saya telefon Maulana Johari, saya nak cakap tentang bab ni lah. Bab ni bila saya cakap dekat UBKL tadi, benda ni penting. Dia kata saya minta pesanan daripada dia apa yang saya nak cakap. Maka dia kata yang pertama, kata kelebihan orang yang beristighfar ni, yang pertama memang istighfar untuk diri sendiri. Alhamdulillah, siapa yang berterusan beristighfar untuk diri sendiri, minta ampun untuk diri sendiri, yang pertama Allah Ta'ala nak bagi kita beberapa nikmat. Yang pertama, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Setiap kerusingan kita ni, kesedihan, kedukacita, Allah Ta'ala akan angkat daripada hidup kita dengan sesusah hati, gelisah, bimbang, takut itu, takut ini. Allah Ta'ala akan angkat kalau kita banyak beristighfar. Yang kedua, min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidup, duit tak cukup, gaji tak cukup, Allah akan buka jalan. Yang ketiga, orang yang banyak beristighfar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki daripada jalan tak disangka-sangka. Itu orang Islam tu banyak dia special yang Allah Ta'ala bagi ekstra. Orang kafir dia kerja banyak tu, dia dapat banyak. Orang Islam di samping kita kerja, kita istighfar, Allah bagi rezeki. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang Allah bagi. Kadang-kadang kita tengok Masya Allah, ada hamba Allah kadang-kadang Allah Ta'ala bagi dunia ni free, percuma kan. Mudah sangat. Benda ni mudah. Bukan kerana kita bagus, tapi kita kalau kita buat benda ni pasti kita dapat. Mudahnya. Pengalaman kami buka madrasah macam tu. Madrasah tapi saya kita buka ni, perbelanjaan bulan-bulan bukan sikit. Ada satu tempat di Pulau Pinang 80,000 sebulan. Perbelanjaan madrasah ada 50,000, ada 25,000. Tapi kita tak pernah pergi minta-minta. Tak pernah kita pergi buat surat, memohon sana, memohon sini. Hantar budak-budak kita kat stesen bas, stesen kereta api, stesen apa, dekat bank-bank tak ada. Tapi Allah Ta'ala mencukupi. Sampai masa nak, Allah boleh cukup. Alhamdulillah. Selesai dah bulan ni, bulan depan kita kena tawajuh lain pula, istighfar lain pula. Kalau kuat istighfar, Allah Ta'ala tunjuk dekat akhir bulan tak berapa cukup lagi, istighfar banyak-banyak, Allah Ta'ala bagi gugur. Alhamdulillah. Cukuplah, gembira dah kita dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu puasa istighfar. Dan di samping kita istighfar untuk diri kita, dan dah kita buat dah pun, tapi kita mungkin tak faham dia punya nilai dia, iaitu beristighfar, meminta ampun untuk orang Islam di seluruh dunia ni. Orang Islam di seluruh dunia ni memerlukan doa daripada kita. Kita tolong minta ampun, ya Allah, ampunkanlah seluruh umat Nabi Muhammad SAW di seluruh alam. Ya Allah, rahmatilah umat Muhammad SAW di seluruh dunia. Berilah hidayah kepada umat Islam di seluruh dunia. Siapa yang doakan keampunan untuk seluruh umat Islam, muslimin, mukmin, muslimat yang hidup dan yang telah mati,
Allah SWT ampunkan dosa dia sebanyak orang yang ada dalam dunia. Kita baca dalam doa tu, cuma kita tidak menghayati. Kita tidak menghayati doa yang kita baca tadi. Ya Allah, ampunkanlah dosa seluruh umat Rasulullah di seluruh alam. Ya, ini ada di kalangan ulama-ulama yang setiap hari minta ampun untuk seluruh umat. Kita hari ini mungkin kita diampunkan oleh Allah Ta'ala disebabkan doa orang soleh, orang baik. Kita tak sedar, kita duduk kat Malaysia, doa orang daripada tanah Arab, doa untuk kita, doa daripada orang daripada mana-mana ulama-ulama yang besar, doakan keampunan, berkat doa ni Allah ampunkan dosa kita. Kita tak sedar. Dan itulah sebaik-baik doa. Nabi kata doa az-zahril ghaib. Doa adalah kadang orang tak tahu pun kita doa untuk dia. Doakan untuk saudara-saudara kita Islam di seluruh alam, di Palestin, di Syria, di mana-mana, di Mesir, di mana kita doakan keampunan untuk mereka, ya Allah ampunkan dosa mereka. Dan Nabi SAW hari-hari doa untuk umat. Allahumma ighfir li ummati, ya Allah ampunkan dosa umat aku, ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akharat, dosa yang terdahulu dan dosa akan datang, wa ma asarrat wa ma a'lanat, dosa yang dilakukan secara terang-terangan, dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Itu doa Rasulullah SAW. Ini kerja yang pertama kita kena buat menjelang kedatangan kiamat. Iaitu yang pertama, kita kena memperbanyakkan taubat dan istighfar. Sebab Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk bertaubat ni. Ada dua peluang. Satu peluang yang pendek, iaitu sampai mati. Bila mati ni habis peluang untuk minta ampun, minta maaf kepada Allah dah habis. Waktu itu Allah kira satu persatu Allah kira. Kalau dekat dunia ni kita bertaubat kepada Allah, setitik air mata keluar pun Allah dah padamkan api dengan untuk kita. Tapi itulah setitik itulah yang mahal. Akhirat esok air mata jadi buah, nangis menyesal. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi, Allah kata pada hari yang mana orang zalim akan mamah jari-jari mereka, gigit jari. Menyesal, nangis gigit jari. Sampai kudung jari dia. Habis tersiku, gigit jari. Bodoh je kau, bangang je kau ni, dosa yang kau buat terlalu besar pada Allah Ta'ala. Dan kau tahu hari ni kau malu nak berhadapan dengan Allah, tak mampu nak angkat mata tuan-tuan. Jatuh air muka kita depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak kembali pada Allah, bawa dosa yang Allah malunya. Engkau Tuhan yang maha mulia, Engkau Tuhan yang maha agung, tak sepatutnya aku buat salah denganmu ya Allah. Waktu itu manusia tak mampu nak tatap wajah Allah. Bila Allah putuskan, Allah kata pada hari ini, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Kat dunia ni kita orang baik dengan orang tak baik boleh makan sekali. Tapi di hari kiamat Allah angkatkan satu tembok memisahkan antara ahli syurga dengan ahli neraka dekat pada mata. Waktu itu tuan-tuan nak baca Allah, ahli neraka kata kita dah habis. Tak tahu dah buat apa lagi. Jom kita cari siapa sebenarnya yang menghasut kita kat dunia dulu, sampai kita ni hari ni gagal dalam hidup kita. Akhirnya dia cari-cari rupanya yang penjahat yang paling besar sekali ni adalah Azazil la'natullah alaih. Jom kita cari dia, kita pukul dia. Dia dah punya angkara yang menyebabkan kita hari ni gagal nak masuk syurga. Manusia berkumpul keliling Azazil. Azazil masuk tunduk. Lama-lama dia pun ketawa. Ketawa dia. Macam hantu ketawa tu. Manusia kata celaka Azazil. Kita tengah takut. Engkau boleh gelak-gelak kita orang. Kita orang pukul kau. Maka dia kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qala syaitan, berkatalah syaitan lamma qudil amr, tak kala Allah Ta'ala putuskan keputusan, kata syaitan, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Dulu semua yang Allah janji kat dunia dalam Quran, dalam hadis, semua betul berlaku. Tak ada satu pun yang bohong. Kalau istighfar dapat ini, berzikir dapat ini, duduk dalam majlis ilmu dapat ini, keluar jalan Allah dapat ini, duduk dalam majlis ilmu dapat ini, duduk bertekad dalam masjid dapat ini, kalau buat maksiat dapat ini, dia punya azab ni semua betul berlaku. Oh aku pun, tapi aku musuh kamu, aku pun buat janji dengan kau orang. Nak enjoy kat dunia je lah, kata syaitan. Kan? Takkanlah, kau muda lagi saya. Kan? Takkanlah nak buat tu sangat. Warak sangat. Muda lagi. Tak, muda. MS 307 tu, kelip mata, walaupun driver dia ni, pilot tu pakar bawa Boeing pun, Allah kata habis-habis.
Walaupun jet tu canggih macam mana Allah kata, biar. Dia tak ada istilah canggih, tak canggih, bersedia, tak bersedia. Baru nak terbang, jatuh. Tengah terbang, jatuh. Dah tak sampai, jatuh. Sampai dekat airport, dah turun, mati pun ada. Dia bukan semestinya ikut undang-undang nak mati, nak hidup. Bagi Allah Ta'ala. Maka kan itulah tuan-tuan, syaitan kata, aku pun janji untuk kamu, tapi janji aku sungguh untuk binasakan kamu, untuk rugikan kamu. Maka kata syaitan, please, hari ni don't blame me. Ya? Jangan cerca saya, jangan maki saya, ya. Tapi awak marah dia awak sendiri lah. Kan? Awak salahkan dia awak sendiri. Bukan salah saya. Saya dulu dekat dunia, tak ada power pun nak paksa-paksa. Kalau kau tak ikut aku sembelih kau. Tak ada. Tapi kata syaitan, illa an da'utukum, aku ajak